Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid di luar sana, adik-adik, didoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat bersama ibu ayah, adik-beradik di luar sana, jaga diri baik-baik, supaya tidak demam, tidak sesama, batuk. Sekarang ni mudah untuk kita dijangkiti penyakit. InsyaAllah semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkanlah selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak insya-Allah. Sebelum kita memulakan majlis ilmu pagi ini, sama-samalah kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah buat ibu dan ayah kita, ataupun ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah, dan buat diri kita juga, buat adik-beradik kita, saudara mara kita yang terdekat atau yang jauh. Dan juga tidak lupa kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah buat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah itu dapat melancarkan pembelajaran kita pada pagi ini dan diridai Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak sambung pembelajaran kita yang lepas, iaitu berkaitan amalan utama seorang muslim. Agak-agak hari ini kita nak sambung cerita apa pula? Ada tak agak adik yang boleh jawab agak-agak? Kalau boleh jawab, boleh kongsikan komen di bawah, InsyaAllah sebelum Ustaz jawab soalan tersebut, jom ikut Ustaz kongsikan pada hari ini insyaAllah. Baiklah adik-adik, sebelum Ustaz terlupa, jom kita imbas kembali pelajaran yang lepas, iaitu tentang hadis amalan utama seorang muslim, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan yang paling utama ialah solat pada waktunya dan juga berbakti kepada ibu bapa. Saya ulang sekali lagi, daripada Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan yang paling utama ialah solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu bapa. Itu adalah dua amalan paling utama seorang muslim, kepada agamanya, iaitu solat, dan yang kedua kepada ibu bapanya, berbakti kepada ibu bapanya. Tak kiralah sama ada ibu bapanya masih ada ataupun telah kembali ke rahmatullah. Baik adik-adik, hari ini Ustaz ingin kongsikan berkaitan kelebihan solat di awal waktu. Kelebihan solat di awal waktu. Yang pertama, menepati masa. Apa dia? Dengar, menepati masa. Apa dia menepati masa? Iaitu kita dah persiapkan, contoh kita dah persiapkan diri kita sebelum masuk waktu solat fardu. Jika kita pergi ke masjid ataupun ke surau, kita sampai awal di sana, lakukanlah solat sunat, untuk kita menambah amal ibadat kita. Boleh solat sunat di dalam masjid ataupun di dalam surau. Kemudian kita bacalah Al-Quran, berzikir, setiap apa yang kita lakukan ibadah itu, niat kerana Allah Ta'ala, memohon agar dibalas dengan pahala yang berganda dan sebagai bekalan kita di akhirat kelak insya-Allah, yang kekal abadi nanti. Yang kedua, mudah memahami pelajaran. Maksudnya mudah untuk menerima ilmu yang disampaikan atau diajar oleh guru di sekolah, sebab kita jaga solat kita, otak kita ni
dah mindset kita, pemikiran kita ni, oh, fikir mudah belajar, ya, insya-Allah. Walaupun subjek yang kita belajar itu ataupun mata pelajaran itu agak sukar bagi kita, tapi insya-Allah Allah akan permudahkan untuk kita memahami apa yang dia sampaikan atau diajar oleh guru kita di sekolah, insya-Allah. Yang ketiga, disayangi Allah, ya, dan juga Rasulnya. Allah menyayangi hamba-hambanya yang melakukan ibadah yang wajib di awal waktu, ya. Itu tanda orang yang beriman, ya, yang sentiasa dekat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mensegerakan yang wajib di awal waktu, ya. Begitulah yang sekarang ini Ustaz sentuh tentang solat, solat fardu, ya. Jadi kita dituntut untuk segerakan, ya, solat di awal waktu. Maksudnya jangan terlalu lewat, dan nak tinggal 5 minit tinggal 10 minit dan nak habis waktu baru kita nak solat fardu. Jangan, ya adik-adik, jangan lakukan. Kita kena latih diri kita untuk solat di awal waktu agar kita tidak lalai dengan dunia, ya, dengan permainannya, gamenya, dengan televisionnya, ya. Tak kira lah tengok menonton YouTube ke kan, tak kisah, tapi solatnya kita jaga. Okey, yang keempat, berakhlak mulia, ya. InsyaAllah sesiapa yang menjaga solat di awal waktu, akhlaknya juga baik, kerana kita menjaga diri kita daripada lalai melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, ya. Di dalam Al-Quran juga ada menyebutkan tentang orang yang menjaga solat di awal waktu di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ila akhir ayat. Saya ulang sekali lagi. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ila akhir ayat. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Inilah adik-adik, ya, dalam Al-Quran pun telah menyebutkan bagi orang yang menjaga solatnya akan melatih dirinya daripada melakukan perkara keji dan mungkar. InsyaAllah Allah akan jaga kita, ya. Allah akan pelihara kita, Allah akan lindungi kita daripada lalai dengan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah bagi diri kita dan juga orang lain. InsyaAllah apa yang Ustaz kongsikan ini, ya, berguna, ya, untuk adik-adik di luar sana. Praktikkan dan lakukan sebagai amal seharian kita, ya, dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain hari, ya, di channel yang sama, iaitu di channel Ustaz Zaidi dan Ustaz Muhon. Ya, adik-adik yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe di bawah dan like, share dan komen, ya, video Ustaz untuk berikan motivasi untuk Ustaz hasilkan video-video yang berguna untuk adik-adik di luar sana. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu datangnya daripada diri Ustaz sendiri. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.